Allah tu. Buka mata hati, nampak pahala datang, insya-Allah. Dari saya Temah, boleh tak Prof berikan pandangan pekerjaan tidak melambangkan kepribadian dan mentaliti seseorang? Apa pendapat Prof dan bagaimana kita nak berdepan dengan ibu bapa yang garang dan kurang sabar? Pekerjaan tidak melambangkan kepribadian seseorang. Maksudnya kalau tak semestinya pekerjaan kita baik, kita pun penyabar dan sebagainya, ya. Jadi macam mana cara dia nak berdepan dengan ibu bapa? Mungkin guru agaknya ni pekerjaannya, mungkin guru. Jadi ibu bapa yang garang, yang tak sabar, macam mana cara kita nak berdepan? Okey, katakanlah kita guru, ada ibu bapa yang tak sabar dan marah. Tapi saya nak cakap macam ni lah, selalunya orang yang suka marah ni sebenarnya dia rendah diri lah. Pasal orang yang marah ni, dia hidup keegoan. Pasal orang yang tak ada apa-apa yang perlu tunjuk ego. Orang yang dah ada, dia tak perlu tunjuk. Jadi orang yang tak ada kuasa nak tunjuk ada kuasa. Jadi bila kita nampak orang marah-marah tu, kita tak marah, kita kesian. Pasal nilai diri dia tentang diri dia sangat tinggi, image diri dia sangat negatif. Kita perhati betul-betul, perhati orang benar-benar berjaya, akhlak macam mana. Dan tengok orang yang marah-marah orang tu, mana hidup dia. Kemungkinan mereka tak sihat, kemungkinan mereka tak bahagia, kemungkinan duit pun tak ada, kemungkinan tak ada apa-apa. Jadi selagi mereka tidak mengubah dunia dalaman mereka, yakni kehidupan, keegoan atau ketuhanan, mereka tidak akan mengubah dunia luar mereka. Tadi pemanggil pertama dah kata dah, bila dia sabar, anak semua baik, tenang. So ubah daripada diri kita. So boleh tak, kalau boleh dalam kita punya Facebook ni, kita sibuk nak tanya, nak betulkan diri. Tak payahlah nak betulkan orang. Pasal saya punya prinsip sangat, Mas. Saya tak nak peduli sangat apa yang orang, saya tak nak. Saya sibuk nak betulkan diri. Pasal bila kita betulkan diri dan kita tahu tujuan hidup kita, kalau boleh kita infakkan seluruh jiwa raga kita ni, kalau nak bercakap tu, bercakap hanya untuk Allah. Buat apa hanya untuk Allah. Dalam hati kita hanya Allah, tak usah ada apa-apa. InsyaAllah orang-orang yang sebenarnya dalam keadaan kesedaran ketuhanan, aura sangat positif. Dan orang yang aura sangat positifnya besar, dia boleh mempengaruhi semua negativiti di sekelilingnya. So bila kita seorang sangat positif, berjumpa orang negatif, lama-lama orang yang tak elok pun jadi baik bila berada dengan kita, insyaAllah. Kita ada pemanggil lagi, ya. Hello, Assalamualaikum. Hello, ya. Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Rin dari KL. Silakan. Teruskan. Nak tanya Prof, saya ada abang sulung saya, dia dah pernah gagal dalam rumah tangga beberapa kali. Sekarang dia cuba nak berubah, dia hampir bunuh diri lah masa gagal rumah tangga tu. Sekarang dia nak cuba berubah, tapi ibu saya macam menentang, macam apa yang dia usahakan macam dia tak betul aja. Sekarang dia kecewa teruk sangat, Prof. Habis tu ibu macam buang dia. Saya dengan adik saya yang usaha bangkitkan balik semangat dia. Dia usahakan satu tanah yang terbiar, dan sekarang nak sewa ke orang. Mak dengan abang tak bagi, mak dengan abang nombor 2 tak bagi. Dia orang yang nak masuk, nak usulkan, tapi sampai sekarang tak jalan bisnes dia orang. Abang saya menunggu dah 6 bulan, tak ada gaji, tak ada apa, dia tak makan. Habis tu dia orang macam cakap dia macam negatif sajalah apa yang dia buat. Sekarang saya tak tahu macam mana cara nak bantu, sampai abang saya dah kecewa dalam hidup dia. Saya tak terdaya lagi nak bantu, macam mana, Prof? Saya nak minta pendapat, Prof. Berapa umur? Abang saya dah 42 macam tu. Ada anak? Ada anak? Dia ada anak dah, anak 4 orang, 5 orang macam tu. Dia dah gagal berapa kali lah, ada dah 2 kali gagal dalam rumah tangga. Ibu nak tanya pasal ibu. Berapa umur ibu? Ibu saya dah 62 macam tu. Solat bagaimana ibu? Ibu solat okey, tapi dia memang ibu yang garang lah. Daripada muda. Ayah ada? Ayah saya dah lama meninggal. Jadi ibu tunggal lama membesarkan anak-anak lah. Adik-beradik? Dah 12 tahun ayah meninggal. Adik-beradik berapa orang? Adik-beradik 5. Okey, saya jawab, insyaAllah. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Yang pertama, kita mesti sabar dari segi menerima manusia seadanya. Okey, kita mesti terima ibu kita mungkin disebabkan tertekan jadi ibu tunggal membesarkan anak selama 12 tahun. So, mungkin pengharapan dia, mungkin kadang sebagai ibu ni dia mungkin membanting tulang nak besarkan anak, dia punya harapan sangat besar pada anak-anak. Bila kita kecewa tu, mungkin dia punya reaksi berlebihan sedikit. Tetapi apa kata kalau adik-beradik semua jangan pandang ibu dengan negatif.
ingat syurga di bawah tapak kaki ibu. Sedangkan ibu yang bukan Islam pun kita diminta untuk berbuat baik. Apa salahnya kalau ibu kita mungkin reaksi dia lebih sedikit? Saya agak macam ni, manusia dua jenis. Satu manusia neurotik, satu manusia yang tidak ada had. Manusia neurotik dia sentiasa melihat pada masalah, sentiasa nak betul, sentiasa nak marah, sentiasa bercakap dia masalahnya, yang payahnya. Tapi kalau susah, payah, menyampah, benci, ini manusia neurotik. Yang kalau kita buka beg tangan dia, kemungkinan ada ubat darah tinggi, sakit jantung, ya, macam-macam penyakit banyak, sakit lutut, sakit pinggang, sakit kepala, sakit migrain. Ini manusia yang neurotik. Yang satu lagi, manusia tak ada had. Manusia ada had ni kesedaran ketuhanan, pasal rahmat Allah, ya Tuhanku, daripada langit dan bumi, surga, isi semua genggaman Allah. Jadi orang yang tiada had ni, orang yang hanya bergantung pada Allah saja di mana-mana. Maka dia melihat segala situasi yang negatif ialah untuk menguji kekuatan dan peluang untuk mencari kebaikan. Kan salah satu ciri orang hidup ketuhanan ialah mereka melihat kebaikan dalam situasi yang negatif. Dipanggil high adversity quotient. Jadi bagi puan yang bertanya, yang saya ucap tahniah, mengambil berat adik-beradik, silaturahim tahniah, apa kata puan, banyakkan solat, banyakkan menggunakan kelembutan, pasal kelembutan tak pernah kalah. Apa kata walau ibu buat macam mana pun, belikan hadiah kecil, peluk ibu, pujuk cara baik, tidak ada ibu yang akan dikalahkan dengan kekasaran. Tetapi manusia dikalahkan dengan kelembutan dan penerimaan. Dan cuba faham, jangan kita dengar sebelah, dengar faham daripada aspek ibu mungkin yang menaruh harapan bertahun-tahun membesarkan anak. Jadi masalah abang ni, apa kata puan dapatkan orang yang lebih alim nak tanya macam ni, doa ke, cari bantuan keuangan, dan puan sendiri tolong. Dan jangan berkira kita adik-beradik yang kata saya seorang tolong, yang lain tak peduli. Jangan, banyak orang gitu adik-beradik, dia kata saya seorang je Prof, yang lain tak peduli. Kenapa duk tengok orang ni? Bila kita masuk padang mahsyar besok, berebut-rebut cari pahala timbangan. Kita tak ambil hak orang. Jadi apa kata, sudah saya kata, orang yang bijak, dia nampak Allah, tak peduli orang, dia buat sampai Allah panggil kita. Buat baik saja. Itu penyelesaian. Dan seterusnya kita juga ada soalan dari Facebook, Yaya Ali. Saya pada masa ini ada masalah peribadi. Saya cuba bersabar, tapi saya jadi stres dan semakin sakit segala-galanya. Efek kepada kesihatan saya. Apa cara untuk saya terus menjadi orang penyabar? Betul tak saya kata? Siapa yang stres akan sakit. Dan sebenarnya stres tu dalam minda kita. Tadi saya sebelum datang dia buat 5 orang lisik. Duduk berdebar. Saya kata orang yang takut pada Allah tak takut pada apa-apa. Orang tak takut pada Allah takut banyak perkara. Dan orang yang takut ni pasal banyak dosa. Orang stres ni banyak dosa. Jadi sebenarnya lepas buat tu Allah tak sakit. Itulah saya kata. Jadi orang yang takut ni dia guna imajinasi benda yang negatif. Jadi stres ni ialah dalam fikiran kita. Siapa yang paling berjaya ialah manusia yang pandai kawal fikiran. Dan fikiran kita akan tetap positif bila kita fokus kepada mencari redha Allah, bukan penghargaan manusia. Jadi siapa stres jangan sebut perkataan stres, malu sendiri. Okey, perkataan stres buang. Sebab tu saya orang sobri ceramah stress management, saya tak nak cakap pun pasal tak perlu. Yang penting saya nak mengubah hidup daripada cita-cita kepada makna, kepada perkhidmatan. Siapa yang sibuk memberi akan tenang. Siapa sibuk nak dapat akan stres. Masalah peribadi mesti pasal nak, bukan nak beri. Kita ada soalan pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa yang tanya? Silakan Pak. Saya tanya Pak. Waktu saya mengandung dulu, memang saya macam proses lah, selalu tak sabar semua. Sekarang suami saya macam menyalahkan saya lah, sebab anak orang jadi macam suka mengamuk kalau tak dapat sesuatu dia nak marah. Jadi saya rasa macam saya bersalah lah. Tapi sekarang saya tahu saya tak boleh macam tu. Saya dah dengar kata Prof jangan pukul anak yang umur 6 tahun. Saya cuba buat. Saya masih tak boleh nak kawal perasaan marah tu, walaupun saya tahu anak saya masih tak berakal ya, sebab umur 6 tahun. Saya macam mana saya nak tanya puan nak marah dia pasal apa? Manusia selalu nak marah pasal tak puas hati. Makan puan cukup, suami baik,
solat, jaga, semua ada, kan? Saya nak bertanya puan, wanita ni ada suami yang baik, ada zuriat, ada ekonomi,